sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diri Muhammad di dalam kekuasaannya, tidak ada seseorang pun daripada umat manusia ini, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar akan perihalku menjadi utusan Allah, kemudian ia mati sedang ia tidak beriman dengan agama Islam yang aku diutuskan membawanya, melainkan menjadilah ia daripada ahli neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni nak menceritakan kewajipan kita dalam kehidupan ini mengikut Nabi SAW. Sehingga dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kata orang Yahudi, orang Nasrani yang hidup mereka ini pernah berkitab, dan Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka ni Rasul. Walaupun hidup mereka sudah berkitab, hidup mereka sudah berasul, tetapi bila mana mereka mendengar tentang perihal aku diutuskan oleh Allah, maka wajib kan mereka ni kena tinggal syariat mereka, mesti kena ikut apa yang dibawa oleh aku, kata Nabi. Jadi orang Yahudi Nasrani walaupun dah ada kitab, walaupun ada Rasul ni, wajib kena ikut dah. Maka apatah kepada kita ni yang memang hidup di akhir zaman, yang memang kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kita mengikut, kita bersyariat dalam mengikuti Nabi ni, Allah Ta'ala bagi jaminan supaya jangan timbul perasaan ragu-ragu. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jaminan. Tak perlu nak ragu. Apa yang kita rasa yakin disebut oleh Nabi dan ditunjuk oleh Nabi, maka itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita mentaati Allah ini, dalam kita mentaati Nabi ini, ulama ketika mana mengulas tentang ayat an-nabiyyu aula bil mu'mini min anfusihim, ini penanda ataupun aras kita dengan Nabi. Nabi ni kata Allah lebih utama daripada orang mukmin, nak dibandingkan dengan diri mereka. An-nabiyyu aula bil mu'mini min anfusihim. Nabi lebih utama daripada orang mukmin, nak dibandingkan dengan diri mereka. Lebih utama di sini fil umuri kulliha, pada setiap benda. Pada setiap benda itu, fiddin, dalam perkara agama, wa fid dunya, dalam perkara dunia sekalipun, kena lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara agama tu kita fahamlah kena lebih pada Nabi, kerana tak ikut Nabi nak sembahyang hari ni pun kita tak pandai. Rupa-rupanya ulama waktu mensyarahkan tentang ayat ini, hubungan kita dengan Nabi ni bukan hanya sekadar perkara agama, tidak. Bahkan perkara dunia apa kena lebih pada Nabi. Kalau tak ikut apa yang telah ditentukan oleh Nabi, maka tak dikira sebagai beriman dengan sebenar-benarnya. Kerana pernah berlaku di dalam sirah 2-3 perkara. Dalam hal dunia, bila mana Nabi tentu, sahabat tak ikut, Allah Ta'ala turun ayat. Sebagai contoh, ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ayat ini turun bersabit dengan berlakunya perbalahan di antara dua orang sahabat. Satu hari Zubair bin Awam berbalah dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Zubair bin Awam ni dia orang Muhajirin, orang yang berhijrah pergi duduk di Madinah tu. Jadi kita tahulah sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin ni, sebahagiannya pada asalnya mereka ni ada yang kaya raya, duduk di Mekah. Tapi oleh kerana berhijrah ikut Nabi, tinggal harta benda, duduk di Madinah. Sebahagian di kalangan mereka ni Allah Ta'ala bagi balik rezeki kepada mereka, boleh jadi kaya balik duduk di Madinah. Antaranya Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain lah. Dan antaranya juga ialah Zubair bin Awam.
sehingga dia ni berjaya dapat memiliki kebun di Madinah. Allah Ta'ala ganti balik rezeki pada mereka. Zubair dapat memiliki kebun di Madinah. Kebetulan kebun Zubair bin Awam ni bersebelahan dengan kebun Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ni orang Ansar, orang Madinah. Memang IC tu asal Madinah dah, Hatib ni. Jadi bila mana kebun ni duduk sebelah-sebelah, maka berebutlah nak guna saluran air untuk nak jiruh kebun. Zubair kata aku dulu guna. Hatib kata mana boleh, aku dulu nak guna. Zubair minta nak guna dulu kerana kedudukan kebun tu berpihak kepada dia. Sebab saluran air disebut kebun Zubair ni dia duduk sebelah hulu. Kebun Hatib bin Abi Balta'ah ni duduk sebelah hilir, sebelah bawah ni. Mengikut kaedah air mengalir ni daripada hulu dia turun ke hilir ni, lalu ke kebun Zubair dulu. Zubair kata biar aku dululah guna saluran air ni. Takkanlah nak bagi kamu dulu kemudian nak akak balik buat nak jadi susah. Zubair kata biar aku dulu yang guna. Hatib dia orang tepat tak? Orang asal situ. Macam kita lah. Datuk nenek moyang kita duduk sini, mak ayah kita asal sini, datuk kita asal sini, tiba-tiba orang luar mari duduk menyewa. 2-3 bulan nak tentu siapa dia begini, siapa mana boleh. Aku orang asal kampung ni. Jadi Hatib kata tak boleh, aku dulu nak guna. Mu duk pocok Mekah tu mari beli kebun sini, tiba-tiba nak tentu siapa boleh guna dulu. Tak boleh. Zubair nak guna dulu, Hatib kata aku nak guna dulu. Akhir sekali berbalah dua orang ni. Bila berbalah dua orang ni, lalu kih ni diangkat kepada Nabi SAW. Diangkat kepada Nabi, Nabi panggil kedua pihak. Lalu Nabi kata gambarkan tentang kedudukan kebun tersebut dan cerita kepada aku punca berlakunya perbalahan. Bila digambarkan kepada Nabi, Nabi nampak tentang kedudukan kebun itu dan Nabi dapat penjelasan kedua pihak. Lalu Nabi buat keputusan. Nabi kata iski ya Zubair, wahai Zubair, dalam hal ni ambillah dulu saluran air itu, guna dulu, selesai kebun kamu, kemudian bagi halalah pula saluran air itu ke kebun Hatib bin Abi Balta'ah. Bila Nabi buat keputusan berpihak kepada Zubair bin Awam, lalu Hatib tak puas hati. Lalu Hatib mengatakan Rasulullah buat keputusan berpihak kepada Zubair kerana Zubair itu anak beranak dia. Dan memanglah Zubair ni sepupu Nabi. Tapi Nabi buat keputusan bukan kerana tu, kerana kedudukan berpihak pada Zubair. Bila Hatib tak puas hati, dia kata begitu, Allah Ta'ala turun ayat ni. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah Ta'ala kata dan tidak, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, tak beriman seseorang itu dengan sebenar-benarnya sehinggalah mereka ini mengambil kamu menjadi seorang hakim di dalam setiap apa yang berlaku pertelikahan di kalangan mereka. Kemudian tidak ada sebarang keberatan di dalam hati mereka untuk menerima apa yang telah diputuskan oleh kamu wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan bila mana kamu buat keputusan, mereka perlu kena terima dengan hati yang terbuka. Allah Ta'ala kata tak beriman. Padahal berebut saluran air je. Nabi je boleh kata je, bincang sendirilah saluran air ni. Aku mari tujuan lebih besar daripada tu lagi. Bukan perkara-perkara sedemikian. Tujuan aku mari nak menyelamatkan manusia lebih besar daripada tu lagi. Tapi walaupun kih dunia sekalipun, bila mana Nabi tentukan sesuatu perkara, maka wajib kena terima juga. Jadi munasabahlah ulama ketika mana mengulas tentang ayat an-nabiyyu aula bil mu'mini min anfusihim. Nabi ni lebih utama daripada orang mukmin nak dibandingkan dengan diri mereka. Lebih utama di situ fil umuri kulliha, pada setiap benda, fid din dalam perkara agama, wa fid dunya dalam perkara dunia sekalipun, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai contohlah. Sebagai contoh.